takut dengan orang-orang Melayu yang bangkit ni. Jadi apa yang berlaku dekat sinilah, British telah decide, alright, untuk mengubah konsep pentadbiran Malayan Union itu kepada konsep yang boleh diterima oleh orang-orang Melayu. Yang mana konsep yang boleh diterima orang-orang Melayu ini maksudnya British dia ubah sikit konsep. Orang kata pemerintahan Malayan Union ni diubah nama, orang kata kembalikan apa yang orang-orang Melayu nak. Dekat situlah konsep Malayan Union ini telah berubah dan lebih diterima oleh orang-orang Melayu yang kita kenali sebagai Assalamualaikum, ada bersama dengan saya lagi Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini kita berada pada bab yang keempat, tingkatan 4, era peralihan kuasa British. Dan fokus untuk video kali ini, kita akan tengok tentang reaksi penentangan rakyat terhadap Malayan Union. Dan ini adalah video bahagian yang kedua. Video bahagian yang pertama, kita dah belajar bagaimanakah cara penentangan Raja Melayu terhadap Malayan Union. Dan video yang bahagian kedua ni kita nak belajar pula bagaimana cara rakyat menentang Malayan Union. Nampak dekat situ. Jadi apa yang rakyat buat untuk menentang Malayan Union? Okey? Jadi itu adalah orang kata apa yang kita akan belajar dalam video kali ini. Alright? Jadi kita akan tengok ada beberapa cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentang dan menunjukkan bantahan rakyat itu bila Malayan Union ditubuhkan pada tahun 1946. Alright? Yang pertama adalah melalui bantahan akhbar-akhbar Melayu. Maksudnya orang-orang Melayu ini mula menulis artikel-artikel ataupun penulisan dalam akhbar dan disebarkan kepada rakyat. Contoh akhbar-akhbar yang digunakan adalah seperti akhbar utusan Melayu, akhbar majlis, akhbar warta negara, warta negara, dan orang kata akhbar-akhbar ini dia menyuarakan bantahan dan kecaman kepada Malayan Union yang merugikan orang-orang Melayu. Maksudnya akhbar-akhbar ni lah menuliskan keburukan, alright, dan juga bantahan, alright, kepada Malayan Union dan disebarkan supaya rakyat di tanah Melayu ni semua tahu bahawa Malayan Union ni tak bagus untuk negara kita. Alright, dan dalam akhbar ni juga menyeru supaya dilakukan perhimpunan secara besar-besaran yang diadakan untuk melaporkan untuk menentang Malayan Union. Dan yang kedua, akhbar ni juga bertujuan untuk melaporkan perkembangan-perkembangan terkini tentang Malayan Union. Dah dimansuhkan ke, dah dibatalkan ke, apa yang berlaku dekat Malayan Union. Jadi orang-orang akan baca akhbar untuk tahu bagaimanakah orang kata perkembangan penentangan terhadap Malayan Union. Itu yang pertama. Yang kedua adalah penentangan daripada golongan cendekiawan. Golongan cendekiawan ini adalah golongan pemimpin, golongan intelektual kita panggil. Dan golongan intelektual Melayu ni majoritinya menentang dan tak suka dengan Malayan Union. Contoh-contoh, kita ada golongan-golongan intelektual daripada pentadbir Melayu. Kita ada golongan intelektual daripada tokoh wanita. Dan even daripada bekas-bekas pegawai British sendiri menentang orang kata penubuhan Malayan Union. Okey, contoh pentadbir Melayu yang menentang Malayan Union adalah kita ada seperti Datuk On Jaafar, Datuk Ni Ahmad Kamil, kita ada Pendeta Zabah atau Zainal Abidin Hassan, kita ada kalau tokoh wanita kita ada Cikgu Zahra, kita ada Datin Putih Maria, kita ada Halimah Tun Abdul Majid. Kalau pegawai British kita ada Richard Winstead dan juga Francis Swettenham. Jadi mereka inilah yang menentang dan menunjukkan bantahan bahawa mereka tak suka dengan Malayan Union. Itu adalah cara kedua rakyat menentang Malayan Union. Okey? Cara yang ketiga pula adalah bantahan melalui persatuan. Yang mana wujudnya persatuan-persatuan yang ditubuhkan oleh orang-orang Melayu untuk menunjukkan bantahan dan rasa tidak suka mereka terhadap Malayan Union. Contoh persatuan-persatuan yang ada, kita ada Persatuan Saberkas, kita ada Persatuan Melayu Kedah, kita ada Persatuan Melayu Selangor, kita ada Persatuan Melayu Perak. Okey? Dan gabungan-gabungan persatuan inilah yang berjaya menghimpunkan orang-orang Melayu daripada seluruh negara untuk menentang Malayan Union.
Okey. Dan persatuan-persatuan inilah yang diaktifkan semula selepas penjajahan Jepun. Sebab pada zaman Jepun kita tahu, Jepun sangat-sangat mengharamkan persatuan-persatuan ini untuk bergerak dengan aktif. Tapi lepas Jepun keluar, persatuan-persatuan ini dihidupkan kembali dan persatuan-persatuan inilah yang telah bersatu padu untuk menganjurkan satu rapat umum. Rapatnya apa? Maksudnya mesyuarat. Mesyuarat umum yang menggabungkan semua persatuan-persatuan Melayu di tanah Melayu bertujuan untuk membantah tindakan Mem Michael dan juga membantah penubuhan Malayan Union. Kita belajar kan? Mem Michael mendapatkan tanda tangan dengan cara yang tak sah bila dia dapatkan tanda tangan daripada Raja-Raja Melayu. Okey? Itu bantahan yang ketiga. Bantahan yang keempat ataupun cara penentangan yang keempat adalah bantahan daripada negeri-negeri. Bantahan ini tidak saya tunjukkan di bandar-bandar besar saja. Setiap negeri, setiap orang-orang Melayu di setiap negeri menunjukkan bantahan dia. Betapa menunjukkan bahawa Malayan Union ni tak diterima oleh dekat mana-mana negeri pun. Pahang ke Kedah ke mana-mana negeri, orang-orang Melayu dekat mana-mana negeri, semua tak suka dengan Malayan Union. Contohnya, kita ambil contoh-contoh bantahan-bantahan negeri yang ada. Dekat Kelantan ada lebih kurang 10,000 orang. Lebih kurang 10,000 orang berhimpun di Kota Baru semasa Mem Michael datang untuk dapatkan tanda tangan. Ingat tak Mem Michael kita belajar datang nak dapatkan tanda tangan raja kan? Tapi bila dia datang tu kan, tiba-tiba orang-orang Melayu berkumpul dekat Kota Baru nak menunjukkan bahawa jangan datang. Kita orang dah berkumpul ramai-ramai 10,000 orang ini untuk menghalang Mem Michael daripada mendapatkan tanda tangan daripada Sultan. Nak menunjukkan kesepaduan masyarakat Melayu itu dalam menentang Malayan Union. Dan yang kedua adalah di Kedah, yang mana berlakunya perarakan orang Melayu di bandar-bandar besar seperti di Alostar. Alright. Dan juga mereka mengkritik pertumbuhan Malayan Union dan juga kandungan yang ada dalam dokumen-dokumen kertas putih yang telah meluluskan Malayan Union. Okey. Dan dekat Johor pun sama juga. Johor pun melakukan perarakan. Yang mana perarakan dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar. Yang mana Datuk Onn Jaafar ni telah memimpin lebih daripada 20,000 orang berhimpun di Batu Pahat untuk berucap. Dan beliau pun berucap untuk menggesa supaya orang Melayu ni bangkit dan menentang. Senang kata dekat mana-mana negeri pun, bila Malayan Union ni ditubuhkan, orang-orang Melayu tak suka. Jadi orang-orang Melayu di Kedah, ke Kelantan, ke Johor, ke Pahang, ke mana-mana negara, mana-mana negeri, mereka akan bangkit, mereka akan buat pertubuhan, mereka akan buat demonstrasi nak menunjukkan mereka tak suka dengan Malayan Union. Demonstrasi ni maksudnya berkumpul secara beramai-ramai, bawa spanduk, bawa plakat, alright, menunjukkan bantahan mereka tak suka dengan Malayan Union. Itu adalah bantahan daripada negeri. Seterusnya, di sinilah ini adalah cara atau penentangan yang penting. Yang mana bila kita nampak kesepaduan orang-orang Melayu ini bersatu padu untuk menentang Malayan Union, dekat situlah persatuan-persatuan, pemimpin-pemimpin persatuan ini mula bersatu padu untuk mengadakan satu kongres, satu persidangan yang paling besar di tanah Melayu pada waktu itu. Ianya bermula dengan seorang pemimpin bernama Zabah menghubungi semua pemimpin-pemimpin lain di negeri-negeri lain untuk mencadangkan penganjuran satu kongres atau satu persidangan yang paling besar di negara kita yang akan dilakukan di Kelab Sultan Selangor Kampung Baru. Dan persidangan ini dilakukan selama 4 hari. Dan berapa orang yang sertai persidangan ini? Lebih kurang 41 persatuan Melayu menentang Malayan Union dah berkumpul di Kongres Melayu ini. Dan apa kesan ni? Bila mereka dah bersidang, mereka buat persidangan, demonstrasi, ada ceramah dan sebagainya, ucapan dan sebagainya. Akhirnya pemimpin-pemimpin daripada setiap 41 persatuan ini bersetuju untuk menubuhkan satu parti politik yang akan menentang Malayan Union. Dan parti ini adalah parti official yang akan digunakan sebagai wadah, sebagai penggerak atau bandan induk untuk menentang Malayan Union. Dan badan ataupun parti ini atau badan ini, organisasi inilah yang masih wujud sampai ke hari ini menjadi parti politik antara parti politik yang paling antara yang paling berkuasa dekat negara kita pada hari ini. Dan parti politik yang saya maksudkan tak lain tak bukan adalah UMNO ataupun United Malays National Organisation. Jadi UMNO ini, kalau kamu kenal, ini adalah parti politik, right? Tapi pada zaman dahulu, UMNO ini adalah salah satu organisasi yang ditubuhkan untuk menentang Malayan Union sebenarnya.
Jadi kesan dia penubuhan Badan Hidup Penentang untuk menentang Malayan Union yang dikenali sebagai UMNO. Dan bila UMNO dah ditubuhkan, di situlah mereka decide bahawa hari ataupun bila Malayan Union ditubuhkan pada 1 April 1946, dekat situlah orang-orang Melayu semua decide bahawa hari kelahiran Malayan Union ni merupakan salah satu simbolik hari kematian kepada orang-orang Melayu. 1 April 1946, istiharnya Malayan Union adalah hari kematian kepada orang-orang Melayu sebab mereka sangat-sangat benci dan membantah Malayan Union. Jadi apa yang orang-orang Melayu buat bila mereka berhimpun nak menentang Malayan Union? Mereka akan memakai songkok, dan songkok itu akan dililitkan dengan kain putih. Kenapa lilit dengan kain putih? Tanda bahawa mereka berkabung. Sebab ini kan hari kematian. Jadi mereka lilit untuk tanda kambatan. Bila nampak orang-orang Melayu pakai songkok, ada lilitan putih, itu maksudnya orang-orang Melayu membantah dan menganggap Malayan Union itu adalah hari kematian kepada orang-orang Melayu. Okey. Dan apakah orang kata kesan baiknya bila ada UMNO dan juga penentangan terhadap Malayan Union ini? Sebenarnya dia beri kesan baik juga sebab dekat sinilah dia telah membangkitkan lagi semangat orang-orang Melayu ini untuk menentang penjajahan. Semangat perpaduan, semangat untuk bersatu padu yang mana kita sehati sejiwa. Untuk kita sehati sejiwa tak sukakan Malayan Union dan kita rasa British dah orang kata melebihi batas dia sebagai penjajah. Di situlah mereka telah bersatu padu dan memperjuangkan semangat perjuangan untuk menentang Malayan Union dan menegakkan hak-hak orang Melayu dekat situ. Itu adalah bantahan daripada Kongres Melayu. Alright. Dan yang keenam, inilah bila UMNO ni dah ditubuhkan, dekat situlah UMNO inilah yang akan menjadi badan penggerak ataupun orang kata dia punya wadah, dia punya orang kata front line dia. Front line kepada orang-orang Melayu untuk menentang Malayan Union. Yang mana UMNO ini mendapat sokongan daripada seluruh rakyat-rakyat tanah Melayu. Tak kira daripada mana negeri. Contohnya kita tengok kat Kedah, 50,000 orang menyertai persidangan terdapat umum di Sungai Alor untuk menentang Malayan Union. Di Perak, perhimpunan dengan membawa spanduk seperti apa? Mereka ni kalau buat perhimpunan, mereka akan bawa spanduk. Contohnya dekat Perak, dia cakap, dia buat orang-orang Perak ni berkumpul, mereka bawa spanduk yang menulis, kami berkehendak naungan, bukan penaklukan. Sebab Malayan Union adalah salah satu konsep negara jajahan, penaklukan. Kita tak nak benda tu. Yang kedua adalah, jangan kecewakan kami. Hidup Melayu. Kalau kat Negeri Sembilan pula, orang-orang Negeri Sembilan pula berhimpun di istana Yang Tuan Besar Negeri Sembilan dengan membawa orang kata spanduk seperti kekalkan tahta Raja Melayu. Mac Michael ialah imperialis. Imperialis ni maksudnya penjajah. Okey, di Pulau Pinang pula perhimpunan diadakan di Francis Light School ataupun Sekolah Francis Light di Pulau Pinang. Hari ini Sekolah Francis Light itu dah menjadi sekolah rendah kebangsaan, Sekolah Kebangsaan Francis Light. Dengan spanduk, dengan membawa spanduk bertulis humbankan perjanjian Mac Michael. Hidup Melayu. Dan kalau kat Kuala Lumpur, perhimpunan yang paling besar, perhimpunan diadakan di Padang Kelab Sultan Sulaiman ketika kedatangan Rhys dan juga Gamble William. Rhys dan Gamble William ini adalah orang kata pegawai British yang bertanggungjawab untuk meninjau bagaimanakah keadaan orang-orang Melayu bila Malayan Union ditubuhkan. Dan hal ini telah menimbulkan rasa takut terhadap Rhys dan Gamble William ini bila mereka berdua melihat orang-orang Melayu ini sanggup bermati-matian untuk menentang Malayan Union. Dan dekat Selangor pula perhimpunan dilakukan di Istana Alam Shah. Nampak tak dekat sini? Betapa Malayan Union ini sangat-sangat tidak disukai oleh orang-orang Melayu. Okey, nampak ke situ. Jadi apa yang berlaku kepada British selepas itu? British mestilah goyah. British goyah, kita dia takut. Bila dia takut, dia kata, alamak, orang-orang Melayu ni dah makin menentang ni. Dia dah mula lak peluh dah, penat. Takut. Dengan orang-orang Melayu yang bangkit ni. Jadi apa yang berlaku dekat sinilah, British telah decide, untuk mengubah konsep pentadbiran Malayan Union itu kepada konsep yang boleh diterima oleh orang-orang Melayu. Yang mana konsep yang boleh diterima orang-orang Melayu ini, maksudnya British dia ubah sikit konsep. Orang kata pemerintahan Malayan Union ni diubah nama, orang kata kembalikan apa yang orang-orang Melayu nak. Dekat situlah konsep Malayan Union ini telah berubah dan lebih diterima oleh orang-orang Melayu
yang kita kenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang kamu akan belajar dalam bab yang kelima nanti. So kenapa orang-orang Melayu menerima Persekutuan Tanah Melayu berbanding dengan Malaysian Union? Apa beza dia? Takkan hanya tukar nama terus orang Melayu menerima. Ada benda yang menyebabkan Persekutuan Tanah Melayu itu berbeza dengan Malaysian Union yang kamu akan belajar dalam bab yang kedua dalam video yang akan datang nanti. Alright? Jadi itu saja untuk reaksi pembentukan atau reaksi penentangan terhadap Malaysian Union. Dalam video yang akan datang kita akan tengok pula tentang bahagian penyerahan Sarawak dan juga penyerahan Sabah. Kalau korang ingin video tentang penyerahan Sarawak, boleh komen di ruangan komen, alright? Atau penyerahan Sabah juga boleh komen di ruangan komen. Ataupun kalau korang ada topik-topik yang korang nak bincang bersama dengan saya atau nak belajar dengan saya sehistrozi, korang boleh komen juga di ruangan komen. Jangan lupa untuk follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama, Histrozi, Histrozi, Tissue History. Itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Alright?